Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kelas kita akan memasuki tajuk yang baru, iaitu Al-Athar Al-Mutarattibah min Infisal Az-Zawjain, iaitu kesan ataupun implikasi penceraian. Tajuk yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini ialah Al-Hadanah. Hadanah ialah hak penjagaan kepada anak-anak di mana ayah ataupun ibunya berpisah, sama ada dengan sebab talak, cerai, fasakh, pembubaran perkahwinan ataupun khulu', iaitu tebus talak. Jadi anak itu nak duduk dengan siapa? Siapa yang akan jaga dan pelihara? Sama ada ayah ataupun ibu, ataupun di sana ada orang yang boleh untuk menjaga, nenek, kakak, mak saudara dan sebagainya. Okey, kita tengok iaitu ta'riful hadanah. Lughatan ar-ri'ayah wa tarbiyah, iaitu hak untuk menjaga dan mendidik. Dari syarak, hiya hifzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yaslihu, iaitu hak penjagaan orang yang tidak dapat menguruskan diri sendiri, yakni kanak-kanak lah ataupun bayi, dan hak mendidiknya dengan perkara-perkara yang memberi kebaikan kepadanya, sama ada sudut makan, minum dan juga pendidikan awal bagi kanak-kanak tersebut. Ada sudut dalil kamu boleh tengok dalam buku. Kemudian tertibul al-mustahqina bil hadanah, iaitu susunan ataupun disebut keutamaan penjaga yang berhak, keutamaan bagi penjaga yang berhak terhadap kanak-kanak tersebut. Itu yang pertama, iaitu ummu tiflu, iaitu ibu kepada kanak-kanak tersebut. Bila ibu ni hilang kelayakan, barulah pergi kepada yang kedua, iaitu ummul Ummul ialah nenek sebelah ibu, iaitu kanak-kanak tu dia punya nenek dia ataupun atuk dia sebelah mak. Kalau tak ada, tak cukup syarat atau meninggal, maka pergi kepada ummul iaitu mak kepada nenek. Okey, yang ketiga ialah al-ab, iaitu ayah kepada kanak-kanak tersebut. Yang keempat, kalau ayah pun hilang kelayakan, yang keempat iaitu ummul ab, iaitu nenek sebelah ayah. Summa ummul abul ab, kalau tak ada, sama ada kematian dan sebagainya, aku pergi kepada mak kepada nenek sebelah ibu. Kemudian kalau nombor 4 pun tak ada, barulah berpindah kepada nombor 5, iaitu al-ukhtus syaqiqah. Ukhtus syaqiqah ialah kakak kepada kanak-kanak tersebut, kakak kepada kanak-kanak tersebut. Yang keenam, kalau nombor 5 pun tak ada tapi hilang kelayakan, yang keenam ialah al-ukhtu min al-ab, iaitu kakak sebelah ayah, kakak kepada kanak-kanak sebelah ayah. Mungkin ayah tu berkahwin 2 dan 3, jadi dia sebapa, adik-beradik sebelah sebapa ada kakak, jadi kakak itu pun boleh untuk ada hak ataupun kelayakan mengikut susunan untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Kalau nombor 6 pun tak ada, maka al-ukhtu min al-um, iaitu kakak sebelah ibu. Mungkin ibu tu kahwin 2 ataupun 3, jadi dikira sebagai kakak yang sama ibu. Yang ke-8 ialah al-khalah. Al-khalah ialah mak saudara sebelah mak, iaitu mungkin kakak ataupun adik kepada mak kanak-kanak tersebut. Al-ammah yang terakhir, iaitu mak saudara kanak-kanak tersebut sebelah ayah. Okey, jadi ayah tersebut mungkin dia ada kakak ataupun adik, jadi adik dan kakak tu disebut sebagai mak saudara sebelah ayah, yang kita combinekan dia sebagai al-ammah rakamannya. Okey, tengok bawah tu al-ma'lumat al-muhimmah, sebab-sebab kenapa ibu didahulukan dalam tertib susunan orang yang berhak dalam hadanah. Antaranya sebab huwa litawaffuri syaqqatuha, kerana mak dia lebih rapat pada kanak-kanak tersebut, ialah daripada dijaga dalam pantang, dibasuh perak dan kencingnya, diberi susu dan makan minumnya, tentulah mak lebih rapat, lebih dekat.
Wasabruha, dan mak ni lebih bersabar ala a'ba'i ri'ayat wa tarbiyah. Mak lebih sabar, lebih cekal dalam menanggung urusan pembesaran kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak mungkin dia merengek malam-malam, dia riau, dia menangis, tak tentu hari. Kalau dia lapar, mungkin ayah tu kurang kesabaran dalam mendidik dan membesarkan anak. Dan sebab yang ketiga ialah wali anna alinu bi hadanatil afat. Ayah ni dia lebih lembut, mak ni dia lebih lembut dalam menjaga anak. Okey. Kalau ayah ni kadang-kadang dia kira nak rotan, dia kira nak support, dia kira nak tampak. Kalau ibu ni dia lebih baik, dia lebih lembut. Wa aqdaru ala bazli ma yahtaju, dan ibu ni lebih tahu keperluan anak-anak. Anak lapar, mak masak. Anak mengantuk, ibu yang tidurkan. Okey. Berbeza dengan ayah, kadang-kadang ayah dia tak sensitif benda tersebut. Okey, man huwa ahaqqu bil hadanah, bahawa tu siapakah yang lebih berhak dalam hadanah, iaitu ummak. Al ummu ahaqqu min al ab. Okey, ummak lebih berhak untuk menjaga kanak-kanak duna sinu tamyiz, selagi mana kanak-kanak tersebut tidak mencapai usia tamyiz, iaitu usia matang bagi kanak-kanak lah. Matang ni dia berbeza setiap kanak-kanak. Ada kanak-kanak yang awal, ada kanak-kanak yang lambat. Okey. Tapi kalau dalam undang-undang syariah di Malaysia tersekat dalam 6 tahun. Contoh kanak-kanak tersebut, mak ayah dia bercerai, dia berusia 2 tahun. Jadi siapa yang berhak? Tentunya mak. Kemudian anak tu membesar sehingga usia 6 tahun, maka ayah boleh buat tuntutan untuk hadanah, menjaga anak kepada mahkamah syariah sekali lagi. Kalau dia nak, okey, dia cukup 6 tahun, bila tuntutan mahkamah akan tanya anak sama ada nak duduk dengan ayah atau mak. Mahkamah akan putuskan berdasarkan kehendak kanak-kanak tersebut, berdasarkan pertimbangan kanak-kanak tersebut, tanpa ada urutan, tanpa ada campur tangan ibu dan ayah. Okey. Kemudian kita tengok yang berikutnya, iaitu syurutul hadanah, iaitu syarat-syarat penjagaan. Yang pertama ialah bulughu wal aqal, iaitu ibu ataupun ayah tu mestilah baligh dan berakal. Okey. Kalau masih kecil tak boleh lah. Maksudnya al-bulugh wa akal. Dalam turutan hadanah tadi kan ada 9, ada kakak, ada mak saudara, okey, ada kakak seibu, kakak sebapa, okey. Jadi di sana mungkin kakak tu belum baligh, maka tak boleh lah untuk dapat hak penjagaan sebab dia tak baligh. Okey, ataupun mungkin mak tu dia ada sakit mental. Okey, mak tu sakit mental, mungkin depression, maka mak pun akan hilang hak kelayakan untuk menjaga anak. Okey. Yang kedua iaitu Islam. Okey, kadang-kadang ibu dan bapa dia salah seorang tu murtad. Bila murtad, cerailah, mesti wajib cerai sebab salah seorang murtad. Jadi kalau mak tu murtad, maka mak tu tak dapat kelayakan untuk menjaga anak. Yang ketiga ialah al-'iffah wal amanah, iaitu yang berkelakuan baik. Okey, yang berkelakuan baik. Mak tu bukan seorang penagih dada, okey, bukan pelacur, bukan gigolo, okey, bahasanya baik, tidak mencarut, tidak kasar, okey. Okey. Al-'iffah ni lemah lembut, wal amanah jujur. Okey, alla yakunu hadin. Hadin ni maksud penjaga lah. Penjaga tu orang yang fasik, bukan orang yang saufuk. Okey. Yang keempat ialah al-iqamah, iaitu kanak-kanak ataupun penjaga tersebut menetap satu negeri atau satu wilayah dengan kanak-kanak tersebut. Okey, penjaga yang nak jaga tu mestilah satu wilayah atau satu negeri dengan kanak-kanak tersebut. Contoh, mak dia tak ada, accident, mati. Kemudian ayah pun tak ada. Yang ada siapa? Mak saudara dekat mana? Dekat Sabah. Maka mak saudara tak ada kelayakan. Sebab apa? Dia duduk jauh. Kecuali kalau dia berpindah duduk di negeri ataupun wilayah kanak-kanak tersebut, maka baru dapat hak kelayakan. Okey, yang kelima ialah al-khulu min zawjin ajnabi, iaitu kalau seorang ibu dia masih single lagi lah, janda, dia tidak berkahwin lain. Kalau dia berkahwin lain dengan suami baru, maka dia hilang kelayakan hadanah. Okay. Maka kembali kepada orang yang kedua, iaitu nenek kanak-kanak tersebut sebelah ibu.
Dan yang terakhir ialah al-khulu min amradid daimah, iaitu bebas daripada penyakit-penyakit yang kronik yang tak sembuh, wal adatul muathirah. Okey. Contoh dia apa? Kasili, contoh penyakit kronik seperti TB, wal falish, lumpuh. Okey, lumpuh separuh badan. Atau kanat umya wa sama, iaitu ataupun dia buta ataupun pekak. Okey, buta pekak. Macam mana nak mendidik anak aja tak ingat. Okey, buta pun tak boleh dihilangkan. Okey. Jadi perkara ini menyebabkan seseorang itu gugur hak untuk menjaga anak. Wallahu a'lam.